Assalamualaikum dan salam syarku sayang, Buletin Ukas edisi malam 28 November 2021 bersama saya Fatin Syahirul Rosti. Berita malam dimulakan dengan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS menyambut baik keputusan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Barisan Nasional BN untuk tidak bertanding pada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak pada 18 Disember depan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, keputusan dua parti berkenaan jelas memperlihatkan kerajaan pusat mahu orang Sarawak sendiri mentadbir negeri ini dengan caranya sendiri. Dan saya yakin mereka faham dengan politik Sarawak. Biarlah orang Sarawak menentukan apa yang berlaku di Sarawak. Dan kita boleh menjadi partner dalam gabungan Malaysia untuk membangunkan negara. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Daerah Kecil Sungai Asap Belaga di Lamin Adet Bangin Kimet Umar Bahar BRS Sungai Asap Belaga pada Ahad. Terdahulu dalam amanatnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, kerajaan GPS menuntut mandat daripada rakyat pada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak untuk memastikan segala pembangunan yang dirancang dapat diteruskan. Menurutnya, kerajaan pimpinannya telah membuktikan kepada rakyat dengan membawa pelbagai pembangunan termasuk di kawasan luar bandar sepanjang 3 tahun mentadbir Sarawak. Saya putus terang, saya ada mandat. Saya sudah dapat lulus. Saudara Kennedy Madah dengan kadar segera. Semua projek tadi kadar segera. Mun mau segera si payah. GP habis. Secara kebetulan kita minta waktu saya ada mandat. Tapi lihatlah rekod saya 3 tahun. Rekod saya pembangunan luar bandar. Bukan saja Belaga, bukan saja di kawasan Sungai Asap. Kapit pun kena tu traffic jam. Dalam pada itu, Ketua Menteri mengumumkan berita baik mengenai pembinaan baki 100 km jalan ladang di kawasan itu yang akan dibangunkan di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang Urda. Tambahnya, Kerajaan Sarawak akan membina jalan terlebih dahulu sebelum membuka kawasan pertanian baru yang dilengkapi dengan infrastruktur. Yang belennya 100 km akan kita masukkan dan dibangunkan oleh Urda. Sudah ada masuk dah. Dengan kawasan tanah yang kita kenal pasti dan sudah tentu ketua masyarakat kita situ Madah 3 ekar cukup terpaksa tambah pemancar. Dan apabila kita dah mula jaya kan kita bagikan tanah tersebut. Saya si mak kebulak. Kerana tu perkara lama tu. Tetapi sebelum kita mukakan kebun tambahan mestilah ada jalan dulu. Jadi saya polah jalan dulu. Apanya siap, baru kita menguruskan apa disebut sebagai kawasan pertanian baru. Dengan infrastruktur yang betul. Itu style saya lah. Style saya buat nyampun infrastruktur dulu. Tambah Ketua Menteri lagi, Kerajaan Sarawak juga memperkenalkan kaedah baru terhadap skim pembesaran kampung SPK yang akan memberi manfaat kepada penduduk dalam kalangan B40 dan M40. Termasuklah SPK, memang benar penduduk kita bertambah dan kita bangunkan SPK cara baru. Kalau rumahnya nilai 300,000 ke bawah, 300,000 ke bawah untuk B40 dan M40, deposit rumah GPS tanggung. Si tak si payah mayar. 10,000 deposit ditanggung oleh kerajaan. Untuk arahan baru, dasar baru, sudah masuk dalam peruntukan bajet kita 2022.
Dalam majlis tersebut, Ketua Menteri telah menyampaikan pampasan kepada pemilik tanah surat hak milik tanah dan warta payung rumah. Seramai 1,178 ketua isi rumah dan skim penempatan semula Sungai Asap Belaga menerima bayaran balik premium tanah berjumlah RM3,130,490. Ia disusuli dengan penyerahan bantuan input peralatan perikanan nelayan BIPPN dan bantuan baja kelapa sawit BKSL untuk daerah Belaga berjumlah keseluruhan RM1,682,682. Dalam majlis sama, Ketua Menteri turut membayangkan penyandang kerusi Dun Belaga, Datuk Liwan Lagang dan penyandang kerusi Dun Murum, Kennedy Chuk Pai Ugon akan dicalonkan semula pada PRN 12 Sarawak akan datang. Datuk Liwan Dagang, Menteri Muda Elektrik kita, yang juga pengari wakil rakyat di Belaga, mungkin calon kita di Belaga di bawah GPS. Jadi Tuan Kennedy itu bolehlah saya confirm begitu, nya akan jadi manok sabung kita di situ. Terdahulu, Ketua Menteri telah melawat Gereja Umum Borneo Evangelical Mission BEM Apau Koyan Sungai Asap Belaga. Gereja BEM terbesar di kawasan pedalaman Sarawak yang menelan kos sebanyak 10 juta ringgit itu telah dibangunkan unit hal ehwal agama-agama lain Unit 4. Beliau kemudiannya melawat tapak projek pembinaan pejabat daerah kecil Sungai Asap Belaga dan diberikan taklimat konsultan pribumi Sdn Berhad Henry Kilah Talik. Berita seterusnya, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof telah hadir dalam majlis perasmian Persidangan Perwakilan Tahunan Persatuan Veteran ATM PVATM Negeri Sarawak yang ke-63 di Penview Hotel pada Sabtu. Beliau memberitahu Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sebanyak RM50,000 sumbangan kepada Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Sarawak. PVATM telah memainkan peranan penting dalam mengingatkan sumbang bakti atas segala perkhidmatan yang telah mereka curahkan. Di majlis itu turut disampaikan pingat setia sentiasa berjuang PSSB oleh Datuk Sri Fadilah bersama Presiden PVATM Kapten Datuk Syahrudin Omar kepada 5 orang penerima. Terdahulu, projek pembinaan flyover Jalan Medan Jaya, Jalan Tun Hussein On, ini merupakan salah satu daripada projek yang diberikan keutamaan di Bintulu. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, ini disebabkan kawasan ini mengalami kesesakan trafik terutama pada waktu puncak akibat pembangunan pesat di kawasan tersebut. Projek tersebut telah diluluskan pada 2015 melalui kajian dan diluluskan secara fizikal pada 25 Oktober 2019. Malangnya pelaksanaannya mengalami kelewatan berikutan perubahan dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini. Katanya semasa berucap dalam majlis pecah tanah projek pembinaan flyover Jalan Medan Jaya, Jalan Tun Hussein On Bintulu di Le Meridian Commercial Centre pada Sabtu. Projek pembinaan ini telah tersenarai di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 Rolling Plan 4 2020 melibatkan kos RM137.7 juta dengan kerja-kerja pembinaan akan bermula pada 3 Disember depan yang mengambil masa selama 36 bulan untuk disiapkan. Datuk Sri Fadilah juga memaklumkan jejambat sepanjang 1.2 km di Lebuh Raya Pen Borneo Jajaran Bintulu Miri, projek pakej kerja Work Package Contract WPC 10 Batu 5 Sungai Tangap Nyabau Interchange akan dibuka kepada orang ramai selepas Kementerian Kerja Raya KKR selesai membuat audit akhir keselamatan. Pembukaan jejambat tersebut akan mengikut jadual yang ditetapkan sebelum ini, iaitu pada penghujung tahun ini. Sementara itu, penganjuran pelbagai program pecah tanah projek pembangunan fizikal di seluruh negeri ini bukan umpan pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak akan datang.
Menurut Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julahi Narawi, penganjuran program seumpama ini diadakan sepanjang masa tanpa mengira ketika PRN12 Sarawak. Disebabkan Sarawak hendak mengadakan pilihan raya, maka ada suara-suara sumbang mengatakan bahawa ini adalah umpan pilihan raya. Beliau berharap apabila projek ini siap kelak, akan dapat memberi banyak manfaat dalam jangka masa panjang kepada rakyat Sarawak, khasnya penduduk di bahagian Bintulu. Projek ini melibatkan pembinaan sebuah flyover 4 lorong 2 hala dari Jalan Sultan Iskandar ke Jalan Tun Hussein On dan sebaliknya, termasuk kerja menaik taraf Jalan Sultan Iskandar, Jalan Tun Hussein On, Jalan Kidurong dan Jalan Johari Sunam serta menaik taraf persimpangan berlampu isyarat Medan Jaya dan Taman Tinggi. Berita di Miri. Karnival Kerjaya Seberkas bersama Perkeso Miri telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, khususnya di Miri, bagi mengisi kekosongan jawatan. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yeo berkata, banyak syarikat telah mengambil bahagian bagi membantu masyarakat mendapatkan kembali pekerjaan selepas kesan penularan pandemik COVID-19. Today, sangat-sangat gembira lah. Pun sebab orang nampak 18 punya syarikat, 18 companies participating in this toxican kind of job seeking lah. It is not a job fair per se, but that is an event helping out for those who are now needing jobs, especially after the COVID 2 years lah. Katanya semasa berucap dalam Karnival Kerjaya Seberkas bersama Perkeso Miri yang diadakan di Hotel Imperial Miri pada Sabtu. Sebanyak 1,224 kekosongan jawatan telah ditawarkan 18 buah majikan, manakala 13 buah majikan mengadakan temuduga secara fizikal dan 3 buah majikan lagi secara dalam talian serta 2 majikan lagi menggunakan Dropbox. Datuk Sebastian Ting yang juga Ketua Cawangan Seberkas Piasau turut memberitahu pada tahun depan Miri akan menerima kehadiran 2,000 pekerja dari Shell dan Petronas yang sekaligus memperkembangkan ekonomi setempat. Haraplah Miri will be better next year. I believe Miri will be better next year because Shell senior staff of 1,500, 1,500 of those officers in KK and in KL, those officers, these 2 officers will be closed. They are moving into di dalam back to Miri lah. Because we are also given understand that Petronas, the executive in Bintulu, they are already coming back here. By end of next month, we understand will be all of them, nearly 500 of them will be back in Miri. Berita selanjutnya, sebanyak 22 projek bekalan air yang bernilai RM223.8 juta dibangunkan di Lundu untuk memastikan penduduk menikmati kemudahan bekalan air bersih secara berterusan. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kesemua projek berada pada pelbagai peringkat pelaksanaan oleh Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Katanya selepas lawatan kerja projek bekalan air daerah Lundu dan majlis penyerahan projek SAWAS di sini pada Jumaat, pembangunan infrastruktur dan kerja-kerja penambahbaikan sistem bekalan air di Lundu adalah salah satu usaha Kerajaan Sarawak bagi memastikan penduduk di daerah ini dapat menikmati kemudahan asas bekalan air bersih yang lebih baik. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU menjelaskan, setakat ini sebanyak 12 projek bernilai RM32.1 juta telah siap dilaksanakan. 3 projek masih pada peringkat pembinaan melibatkan kos pembinaan RM62.4 juta, termasuk projek sistem bekalan air alternatif Sarawak SAWAS dan 2 lagi projek yang dianggarkan bernilai RM129.3 juta kini berada pada peringkat perancangan dan reka bentuk.
Dato' Abdul Rahman berkata, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB sebagai agensi pelaksana bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sentiasa komited untuk memastikan bekalan air bersih dan selamat dapat disalurkan kepada seluruh rakyat Sarawak. Beliau juga berkesempatan melawat tapak bagi projek Improvement of Sematan Water Supply System Phase 2 dan projek Sematan Acute Water Supply pada pagi tadi. Projek Improvement of Sematan Water Supply Phase 2 bernilai 11.25 juta ringgit yang dijangka siap pada April 2022 dijangka mampu mengurangkan masalah berkaitan bekalan air bersih di daerah kecil Sematan. Selain itu, projek Sematan Acute Water Supply yang bernilai 6.18 juta ringgit dijangka siap pada Julai 2022 bertujuan bagi menambah kapasiti bekalan air bersih yang sedia ada untuk disalurkan kepada penduduk sekitar daerah kecil Sematan. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahirah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.